Okey, kita lihat apabila penamaan calon ini berlangsung pagi tadi dan keputusannya lebih banyak pertandingan dua penjuru. Ini sebenarnya mewakili realiti politik negara. Kenapa saya katakan mewakili politik negara? Sebab ia mewakili dua blok terbesar dalam landscape politik sekarang, iaitu antara Kajatuan yang komponennya terdiri kalau di semenanjung Malaysia terdiri daripada BN dan juga PH untuk menentang bertemu dengan Pakatan Nasional yang terdiri daripada Parti Bersatu, PAS, Gerakan yang tiga utama tersebut. Jadi kita lihat ia merupakan satu pertemuan apa yang dapat kita katakan sebagai buku bertemu Ross. Masing-masing mempunyai sentimen, masing-masing mempunyai penyokong, masing-masing ada kekuatan yang tersendiri. Selama ini kita mendengar masing-masing menyatakan kekuatan, yang menyatakan persediaan, yang menyatakan prestasi. Baik. Tentang dalam yang bertanding. Sebab itu saya lebih melihat sekarang ini disebabkan ada 6 penaya, akan kita namakan setiap satu itu boy. Tetapi dalam konteks ini ia boleh menebarkan nama ia diwakili sebenarnya oleh dua blok yang terbesar. Satu blok apa yang kita boleh katakan Poster Boy itu ialah Anwar Ibrahim sebab dia Perdana Menteri. Di satu pihak lagi sebenarnya di belakang segala PAS Bersatu ini ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Hadi Awang. Ini merupakan yang kita boleh anggap sebagai poster boy sebab mereka lah yang di belakang tabir yang menentukan corak dasar parti mereka. Jadi ini menunjukkan satu pertandingan, bagi saya pertandingan sihat yang menunjukkan realiti landscape politik negara yang memacahkan terdapat dua blok politik utama dan yang lain saya kira sekadar untuk pertandingan mesra dengan parti-parti utama. Saya lebih melihat ke arah itu sebab berdasarkan realiti sebenarnya kita lihat kajian perpaduan ada 148 sekali 147 kursi yang ini merupakan opponent ya, iaitu Perikatan Nasional. Jadi ini menggambarkan dua blok parti yang terbesar yang masing-masing untuk menunjukkan kekuatan mereka. Dan parti yang lain saya lihat yang di luar dua blok tersebut agak terpinggir dalam memainkan peranan mereka sebagai semak dan imam di negara ini. Ya. Baik Prof, kalau kita melihat juga satu lagi mengenai bagaimana kita lihat sekarang ini sentimen yang dimainkan oleh kesemua parti. Apakah ini dilihat satu wadah baru dalam politik Malaysia, Prof? Sentimen yang dimainkan dalam konteks dalam pilihan raya ini, saya kira ia tidak jauh daripada beza dengan sentimen-sentimen pada pilihan raya yang dahulu. Kalau pilihan raya yang lepas kita lihat, mereka berkisar kepada sentimen 3R. Cuma masa kini, saya kira penggunaan elemen 3R ini begitu agak terbatas. Sebab dengan adanya peringatan daripada pihak berkuasa, pihak keselamatan negara dan juga peringatan daripada parti-parti politik itu sendiri. Sebab permainan sentimen sedemikian akan membawa risiko jangka panjang kepada keharmonian dan juga perpaduan negara. Jadi sentimen yang pada pihak RTU dahulu, saya kira pada masa sekarang cuba diminimalkan. Maka dalam konteks ini tentulah di satu pihak, terutama parti berteraskan etnik, mereka dari segi impact dia akan agak kurang jitu ataupun kurang tajam berbanding dengan pada PRU dulu yang mereka seolah bebas lepas untuk memainkan sentimen 3R menyelang PRU dan ketika PRU. Jadi mereka sekarang ini lebih berhati-hati sebab sudah ada contoh
pendakwaan terhadap pemimpin yang bermain sentimen tersebut, sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Jadi sudah ada panduan dari pihak kerajaan, sudah ada ingatan dari pihak parti supaya KPP di tingkat menengah, tingkat akar umum, malah tingkat tertinggi tidak menggunakan sentimen-sentimen 3R yang banyak memberikan risiko dan bawa mudarat kepada negara. Sebaliknya, ia perlu dihangkatkan dengan sentimen pencapaian prestasi. Prestasi parti, prestasi pemimpin parti politik, dan prestasi ekonomi yang mereka tunjukkan. Ia berdasarkan penggunaan fakta dan data. Berapa peratus parti itu, kepimpinan parti itu apabila mentadbir negeri, mereka berjaya membawa pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Berapa peratus kadar pengangguran? Berapa peratus migrasi penduduk ke negeri lain misalnya? Berapa banyak pelaburan itu telah diwujudkan sepanjang pemerintahan yang dituai oleh parti tertentu tersebut. Jadi semua ini saya kira ia perlu dibincangkan dengan spesifik, perlu dibincangkan dengan fakta dan hujah untuk meyakinkan penyokong, bukan sekadar memburukkan lawan menggunakan sentimen, menyebarkan fitnah, propaganda yang boleh merosakkan perpaduan dan keharmonian masyarakat dalam konteks nasional dan juga negeri. Baik, soalan akhir saya kepada Prof. Bagaimana jangkaan awal Prof melihat kepada kesemua calon-calon, apakah akan ada perubahan ataupun kerajaan negeri yang ditadbir sebelum ini akan kekal, Prof? Kalau kita melihat berdasarkan fakta dan data, kalau kita lihat prestasi undi popular di 6 negeri, kalau kita lihat prestasi undi popular di 6 negeri dan bandingkan dengan realiti hari ini di Pulau Pinang, di negeri Sembilan dan juga di negeri Selangor, ternyata ia merupakan kuat PH. Malah dengan gabungan dan sama dengan Barisan Nasional, saya kira kedudukan 3 negeri di bawah PH itu akan semakin kuat. Apapun sekurangnya mereka boleh mengekal kedudukan di 3 negeri yang dikuasai oleh PH. Namun kita lihat, kalau kita lihat peratusan dari segi undi popular 2018 di Kedah, di Terengganu dan juga di Kelantan. Sebenarnya kalau lihat berdasarkan undi popular tersebut, terdapat perbezaan yang tidak begitu jauh berbeza. Kalau kita bandingkan dengan realiti masa sekarang, misalnya kekuatan Barisan Nasional dengan PH apabila digabungkan, ia boleh memberikan saingan dengan kekuatan Perikatan Nasional pada masa sekarang. Kedudukannya 50-50. Sama juga di negeri Terengganu. Kalau kita lihat di negeri Terengganu, kedudukan mereka tidak berbeza dari segi undi popular, tidak sampai pun 5% perbezaannya. Dengan realiti pada masa sekarang dengan kerjasama dengan PH. Cuma di Kelantan kita lihat dari segi undi popular di Kelantan saya lihat kelebihan cuma ada berapa peratus saja. Saya kira tak sampai 10% undi di Kelantan itu undi popular itu mendahului Barisan Nasional. Tetapi dengan ada kerjasama dengan Barisan Nasional dengan PH, saya kira perkara ini boleh memberikan saingan yang sengit, terutamanya di Kedah dengan hangat pelbagai isu. Begitu juga dengan Terengganu dengan pelbagai isu yang kompleks yang dibawa oleh masing-masing pihak kedua-duanya, dan sama juga di Kelantan. Jadi sekira selepas saja penambahan calon, dengan adanya pertandingan 2 penjuru lebih banyak, ia banyak menjelaskan pertarungan sebenar. Pertarungan sebenar ialah di antara 2 blok yang besar, iaitu blok Kerajaan Perpaduan dan juga blok Perikatan Nasional.